kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Allah taala permudahkan urusan kita semua. Allah taala sentiasa menuntun hati kita di atas jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua istiqamah untuk melakukan amal saleh, dan kita sentiasa dikurniakan keampunan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Boleh dengar tuan-tuan ya? Boleh insyaAllah Kalau tak dengar, kita tangguh dulu kuliah. Tak? Kalau tuan-tuan boleh dengar, Alhamdulillah. Pada mereka yang berada di kawasan Kelang ni, dan saya pun sedia maklum, ada tempat yang dinaiki air. Imam-imam bila solat subuh, solat maghrib, solat isyak, bila hujannya lebat, sunatnya solatnya tu pendek, jangan dipanjangkan sembahyangnya. Okey, sebab apa? Kerana kita tak tahu, boleh jadi orang duk makmum belakang tu susah hati, rumah dia naik air. Ini imam belasah, surahnya panjang-panjang, surahnya, ayatnya panjang-panjang. Dia tak tahu makmum belakang tu duk gelisah. Dia kata, pi dah rumah aku. Dia kata, pi dah rumah aku naik air dah. Dia kata, sini kawasan naik air kan. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan tuan-tuan. Apapun bersiap sedia. Walaupun kita kata tempat kita tak naik air, banyak dah macam tu tuan-tuan. Tahun lepas tak naik air, tahun ni naik air. Tempat lain yang naik tahun lepas tak naik pula. Dia macam tu. Jadi kita sama-sama ambil maklum supaya kita bersiap sedia. Allah Ta'ala uji, qaddarallahu ma sya'a. Di Palestin orang diuji dengan peperangan, maknanya sesuai dengan keadaan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita pula diuji dengan banjir. Kita dah biasa dah main dengan banjir, kita tak biasa main dengan perang tuan-tuan. Kita suruh berlari satgi 5 minit, kita pamcet dah nak pergi perang. Macam mana? Makan banyak kita, satgi lepas isyak makan pula kan. Allah Ta'ala sesuai dah, dia bagi ujian itu kepada hambanya. Sebab tu kita syukurlah banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang berada di sini dalam penuh kenikmatan, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjatkanlah doa kepada Allah Ta'ala, kepada kaum muslimin, khususnya untuk saudara kita berada di bumi Palestin tuan-tuan. Mereka yang sedang digasak, mereka yang sedang diratah tuan-tuan. Kalau kita tengok perangai Bani Israel ni, kita nak pelik apa? Kita tak payah pelik tuan-tuan. Yang kita pelik umat Islam tu sendiri yang tak cakna kepada Palestin. Faham tak? Orang Israel ni tak usah duk pelik dengan dia. Dia pun ni dahsyat. Kita baca surah Al-Baqarah tuan-tuan, banyak Allah Ta'ala mengisahkan perangai Bani Israel ni pelik-pelik tuan-tuan. Maknanya kita tak perlu nak pelik dah. Antara Allah Ta'ala sebut tak berlaku pada kaum lain tuan-tuan. Wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tengok, mereka kata apa? Syurga tu milik mereka, melainkan yang masuk syurga itu Yahudi dan Nasara sahaja. Pelik tak perangai tu? Pelik, tak asal nak pelik lagi. Mereka kata lagi, yang paling pelik sekali, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Siapa yang duk bermusuh dengan malaikat tuan-tuan? Kita pelik, macam mana dia boleh bermusuh dengan malaikat? Nak jumpa malaikat pun susah, dia boleh bermusuh dengan malaikah tuan-tuan. Pelik. Ini suatu benda yang ni. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah Al-Isra tuan-tuan, kan,
Allah Ta'ala, para ulama hari ni mutaakhirin ni, mereka melihat qarinah. Qarinah ni bukti semasa tuan-tuan yang ada akan kita lihat. Allah dah bagi hin lama dah dalam peristiwa Al-Isra'. Sebab itu surah Al-Isra' juga dipanggil dengan surah Bani Israel. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebut nama surah Al-Isra' itu tidak disebut dengan Al-Isra', disebut dengan Bani Israel, sebabnya menceritakan kisah Bani Israel. Kita maklum ayat pertama Allah menceritakan tentang peristiwa Nabi diperjalankan daripada Masjid Al-Haram sampai Masjid Al-Aqsa, dan di sekelilingnya itu diberkati tempatnya tuan-tuan, untuk diperlihatkan kepada Nabi SAW tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua Allah Taala cerita tentang wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Tengok ayat yang kedua Allah cerita Bani Israel, Nabi Musa AS dikurniakan kitab at-Taurah. Kitab Taurah tu nak jadi apa tuan-tuan? Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, untuk jadikan petunjuk pada Bani Israel, alla tattakhidhu min duni wakila. Mereka tak mau ambil pun kitab tu. Mereka tak nak jadikan dia sebagai huda, petunjuk bagi mereka. Mereka engkar pada Allah Subhanahu wa taala. Nak, maknanya Allah sebut umum, nak tengok secara khusus Allah dah sebut panjang lebar surah-surah sebelum tu, juzuk-juzuk sebelum tu. Sebab itu ayat tu juzuk yang ke-15 tuan-tuan. Dalam surah Al-Baqarah kita boleh tengok perangai Bani Israel yang alla tattakhidhu min duni wakila. Macam-macam bagi orang kata bila mana mereka ini diberikan kurnia nikmat, mereka engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka tak dapat tuan-tuan? Sebab tu Allah menceritakan nikmat mereka dapat di antara nikmat yang terbesar dalam ayat yang ketiga surah Al-Isra', dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, kata Allah. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man hamalna ma'a Nuh, yang telah kami selamatkan bersamanya, naik atas kapal bersama Nabi Nuh alaihi salam. Innahu kana 'abdan syakura, kata Allah, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam itu hamba yang bersyukur. Tapi apa kaitan ayat Al-Isra' itu dengan dua ayat lagi? Tengok ayat keempat baru kita faham. Allah Taala sebut wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira, kata Allah. Habis jelas dah tuan-tuan. Allah memang dah tetapkan, confirm. Maknanya ulama kata confirm mereka akan melakukan kerosakan di atas dunia ini buat kali yang kedua. Sebab melalui dalil ini kita faham dah. Bila kali kedua tuan-tuan? Ada kata ni sedang menuju ke arahnya. Sedang menuju ke arahnya. Sebab apa ulama kata hari ni, kata sedang menuju ke arahnya? Tempat-tempat yang akan dirosak itu dalam peristiwa Isra'. Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, tempat sekelilingnya, bumi Iraq, bumi Hijaz, bumi Syam, bumi Yaman, Mesir, semua akan diratah oleh Bani Israel. Sekarang ni dia tak ambil semua lagi tuan-tuan. Tapi itulah yang akan berlaku, menuju ke arah itu. Cuma yang menjadi peliknya kita umat Islam yang tak sedar, Allah Ta'ala beri apa? Makluman janji Allah Ta'ala, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-dar, kata Allah. Nanti di akhir nanti Allah Ta'ala bila sampai masanya, janji Allah Subhanahu wa taala akan diutuskan kepada mereka Bani Israel ini tentera uli ba'sin syadid yang gagah perkasa, fajasu khilal ad-dar, yang akan meratah Bani Israel. Bila? Wallahu alam. Tunggu. Sebab tu orang Palestin dia tak tinggalkan bumi Palestin, sebab mereka mengambil intipati ayat ini sebagai motivasi. Mereka tak kata mereka yang uli ba'sin syadid, tetapi mereka mengambil itu sebagai motivasi. Kami tak akan tinggalkan bumi Palestin, kami akan pertahan, kami usaha seperti mana yang pernah Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, uli ba'sin syadid itu yang akan mempertahankan tanah ini, akan menghapuskan seluruh bangsa Israel ini. Kami cuba untuk hapuskan bangsa Israel.
Sebab tu kita tuan-tuan sama-samalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita faham secara umumnya sebenarnya Allah dah sebut dalam Quran. Kita yang umat Islam di Malaysia ni tuan-tuan, masih ada juga yang seolah-olah dia tak ada rasa apa. Duduk tenang, doa pun tak. Doa pun malah tuan-tuan, belum pergi perang lagi, nak suruh doa pun susah. Kan? Kita nampak tengok TV orang kata, ya Allah selamatkanlah mereka, doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah perisai bagi orang yang beriman tuan-tuan. Jadi itu je kita boleh buat pun. Dan kita boleh buat yang kedua, sumbanglah sedikit harta yang kita ada. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Mereka yang berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan harta-harta mereka. Jadi takkan kita tak boleh nak keluar sikit bantu, sebab termasuk dalam jihad. Ni jihad tuan-tuan. Kita nak pergi jihad sana susah. Jihad kita apa tuan-tuan? Bagi sumbangan. Tak banyak sikit, walau bisyiqqin tamrah, walaupun separuh kurma. Ini pun berat juga. Ada orang langsung tak buat, tak cakna bagi sedekah tuan-tuan. Dia tak anggap benda ni jihad fi sabilillah. Dia tak anggap benda tu satu jihad bagi dirinya. Jangan esok kita dipersoali Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ataupun kita mati kelak, setiap sen yang ada pada kita tuan-tuan. Kita boleh beli barang-barang tertentu contohnya bukan keperluan, kehendak tuan-tuan. Kita contohnya kita beli telefon lah contoh. Telefon ni elok lagi kita kata. Kita pergi beli telefon ni, kita gerak ke hati kita, ish, aku beli telefon ni harga contoh 2,000. Kan? Takkan aku tak boleh keluar sikit untuk aku bantu, sedangkan bukanlah benda tu keperluan bagi kita, kehendak saja kita nak beli telefon. Rasa-rasa tak kena tanya Allah Subhanahu wa taala. Lagilah kita kata telefon tu mungkinlah kita rasa macam hari ni keperluan lah juga. Benda yang tak ada manfaat, yang tidak jatuh keperluan, bukan tak ada manfaat, tidak keperluan, dia kehendak. Pi tukar 10 rim kereta, bagus dia pi hantar duit tu pi Palestin, jihad fi sabilillah. Benda yang simple tuan-tuan. Kita nak cari jalan mati atas jalan jihad fi sabilillah, bukan susah. Nak tak nak sahaja kita melaksanakan perkara tersebut. Sebab tu setiap sen yang kita ada dalam diri kita tuan-tuan, usaha untuk kita belanjakan bagi membantu saudara kita, terutama dalam jihad fi sabilillah. Baik tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita semua mengambil ibrah pengajaran apa yang berlaku. Dan tidak mustahil tuan-tuan perkara itu berlaku pada kita. Kita diserang ataupun kita samalah diperatah oleh musuh Islam tuan-tuan. Bila-bila masa sahaja. Tak tunggu kita bersedia ke ataupun tak bersedia ke, bersedia ke, bila-bila boleh jadi. Mak tu kita sentiasa kena taqarrub, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, insya-Allah sambung hadis yang ke-28, kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala alaih. Qala al-musanniful kitab, qala al-musanniful kitab, berkata pengarang kitab ini, bisanadihi, melalui sanadnya yang sampai kepada an Abi Yahya, yakni Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu qal. Abi Yahya itu kunyah dia, nama sebenarnya Suhaib ibn Sinan. Qal, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Hadis rawahu Muslim. Ataupun hadisnya yang bernombor dalam kitab Sahih Muslim 2999. Nombor hadisnya yang asal tu ragam hadis 2999 tuan-tuan. Baik.
Apa kata Ibn Yahya, Abi Yahya tuan-tuan? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ajaban. Sebab tu perkataan takjub ni bahasa Arab tuan-tuan, ni kita ambil dalam bentak dalam bahasa Melayu dipanggil bahasa pinjaman. Sebab tu bahasa Melayu ni terlalu banyak sangat bahasa Arab. Kalau kita tengok satu tuan-tuan, mana yang kita rasa macam ya ke tu bahasa Arab? Bahasa Arab. Sebagai contoh yang kita tak sangka tu bahasa, bukan bahasa asal kita tuan-tuan. Sebagai contoh tanpa kan, itu bahasa Arab. Istanfa diguna dalam bahasa Melayu tuan-tuan. Jadi banyak istilah-istilah ataupun perkataan Melayu itu dia ambil daripada bahasa Arab tu sendiri tuan-tuan. Bi'ajaban, tuan-tuan pun mahu ajib, sungguh menakjubkan. Siapa yang menakjubkan ini? Li amril mu'min, terhadap urusan kehidupan seorang mukmin tuan-tuan, sungguh takjub. Ni nak sebutnya orang mukmin ni bila dia maqam darajat yang berbeza, lagi tinggi, lagi takjub kita tengok. Memang sungguh. Kalau kita tengok tuan-tuan, darjat orang mukmin ni contoh, kalau dia jenis orang yang kuat tahajud tuan-tuan, kita nak ikut payah. Dia boleh bangun, dia boleh orang kata tahajud sampai orang kata boleh habis 2-3 juzuk Quran. Saya biasa jumpa tuan-tuan, kita tengok kita nak ikut dia payah, sebab kita tak sampai. Baru kita rasa takjub dengan dia. Hebat kata. Dia lunak dah. Tu panggil, bila orang mukmin ni kita akan takjub. Banyak kita akan. Sebab tu kita sendiri dan sekarang kan kita tengok orang ni ada satu kita, contoh kita sendiri sini cukup dah tuan-tuan. Bila hati mereka tu sudah kuat, mukmin, iman tu sudah kuat tuan-tuan, dia nak tinggal sembahyang berjemaah tu tak pernah tinggal. Subuh muka dia, orang kata apa nama, zuhur muka dia ada, asar muka dia ada, maghrib pun muka dia, isyak muka dia. Contohnya orang pencen lah biasanya. Ada orang pencen. Ada orang lain pencen tapi tak boleh buat juga. Kita dok kata aku pencen esok insya-Allah nak duduk kat masjid tuan-tuan. Ada yang tak mampu buat, tetapi ada yang mampu. Kita tengok dia ni tak pernah miss. Kalau pergi kenduri tu, lepas habis kenduri lekah-lekah balik. Macam masjid ni orang kata satu tu masjid. Ada orang ni tu, ada tempat kenduri tu ada masjid dekat, tapi dia nak balik tempat rumah dia nak sembahyang kat masjid kat rumah dia juga. Ada orang je macam tu. Kita tengok takjub kata. Ada satu hamba Allah tuan-tuan, saya tengok di masjid Kampung Kuantan, Kuala Selangor tuan-tuan. Satu hamba Allah, tak sebut nama, untuk orang tuan-tuan kenal. Peliknya dia ni, pas balik kenduri tu, lekah-lekah balik. Pasal apa? Kalau nak balik, nak pergi semayang zuhur dekat masjid. Kalau kenduri tu tuan-tuan, dia pergi awal. Contoh tempat tu kalau jauh lah, taklah jauh kata kalau negeri lain tu tak adalah. Kalau masih dalam sekitar Selangor ni, kalau jauh keluar daripada Kuala Selangor tu, dia pergi awal. Mungkin pukul 10 dia gerak dah. Orang kenduri start pukul 11, 11.30 kan. Lepas dia tu, dia duduk sekarang tu, jumpa orang tu, dakwatul mandubah pun selesai, urusan panggilan orang yang panggil kita untuk datang kenduri pun selesai, kita dah tunaikan. Urusan Allah pun dia segerakan juga. Dia nak balik juga pergi sembahyang tu. Ada muka dah. Ada muka dah tuan-tuan. Subhanallah. Kita tengok dia, kita rasa punya istiqamah orang macam ni tuan-tuan. Ada satu imam, ni imam tuan-tuan, di tempat saya. Dia tak mau ambil jadual lain. Dia imam tua, kami panggil imam tua. Sampailah dia pindah tuan-tuan, dia naik pangkat di Jabatan Agama Islam Perak. Jabatan Agama Islam Perak ambil dia tuan-tuan. Selama berapa penggal dia jadi imam tuan-tuan, 6 tahun 2 penggal tuan-tuan. Dia kata aku subuh aku seorang yang ambil. Dia tak beri orang lain. Subuh, imam subuh tuan-tuan. Sampai kami panggil dia terkenal imam subuh. Tak pernah ruyuk tuan-tuan. Imam tu tak pernah ruyuk subuh. Tak pernah masalah imam tu tak datang subuh, tak pernah ada orang kata macam tu. Orang sampai memang kenal dah, dia ni kalau subuh memang confirm dia ada punya.
Nak ceritanya Allah Ta'ala bagi sihat satu, kan, sampai orang takjub, ish dia ini subuh ada dah dalam bilik imam, ada dia pukul 5 dah ada dah dalam bilik imam, pukul 4.30 kadang-kadang dia ada dah dalam bilik imam duk ngulang Quran. Anak, kita lihat sekeliling kita pun cukup dah tuan-tuan, kita akan takjub. Kita tengok orang tertentu walaupun bukan alim besar, kadang-kadang ada sudut amal dia, sebab dia keimanan dia tu berbeza, darjat kita berbeza tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW sebut, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sebab bila orang beriman ni dia dah sampai tahap maqam dia itu tinggi tuan-tuan, semua benda baik di sisi dia. Faham tak maksudnya? Semua benda baik di sisi dia. Tak ada yang tak baik. Walaupun orang lain melihat perkara tu macam benda tu tak baik, tapi di sisi dia baik. Lepas tu Nabi SAW sebut, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Takkan berlaku kepada mana-mana orang, melainkan perkara ini hanya berlaku pada orang yang bernama mukmin, orang yang beriman sahaja. Maknanya orang tu i'tiqad dia begitu dalam sehingga kan lunak jiwa dia dengan orang kata, dia ni kita tengok kalau orang marah dia pun, kalau ataupun dia diuji dengan orang ni, kita kata buat dia lah, kita kata dia tak marah, dia tenang, dia selesaikan dengan cara yang baik. Kita tengok orang ni kuatnya, kentalnya jiwa dia, dia tak melenting, dia tak, orang kata dia tidak ada nak balas balik sebagai contohnya. Apa yang Nabi SAW sebut, in asabathu sarra'u, dan apabila dia mendapat kebahagiaan, kata Nabi SAW, syakara, dan dia bersyukur, fakana khairan lah, itu merupakan kebaikan di sisinya. Maknanya dia mendapat kebahagiaan di sisinya, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersyukur, itulah kebaikan bagi dirinya. Kemudian kata Nabi SAW, wa in asabathu dharra, apabila dia ditimpa dengan dharra, kesukaran, kesempitan, kesusahan dalam hidup dia, fakana khairan lah, itu juga kebaikan diri bagi dirinya. Ni payah. Kita kalau dapat kebaikan, kita mudah nak jadi orang yang, orang kata, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ditimpa kesempitan, kesusahan, bukan semua orang boleh menerima kesusahan ataupun musibah itu dengan apa dia anggap sebagai kebaikan. Rumah dia, jangan kata rumah lah, benda yang paling kecil, kita kata kita hilang ataupun tercicir duit pun, kita kadang-kadang kita rasa, ataupun kita ni benda yang simple kecil lah, kita kata kenderaan kita tergores oleh orang sikit, dilanggar sikit je, calah sikit pun ada orang tak boleh nak terima tu musibah, itu sebagai satu kebaikan bagi dirinya. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Nawawi sengaja bawa hadis begini tuan-tuan. Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan, kitab Riyadhus Salihin inilah merupakan kitab tasawuf Imam Nawawi. Dia nak membina akhlak pribadi kita. Bila kita baca riwayat ni tuan-tuan, maknanya dia nak suruh kita menjadi apa, diri kita terbentuk akhlak yang begitu, orang kata hebat. Masing-masing kena usaha. Kalau dari sudut kebaikan kita dapat, itu orang kata insya-Allah mudah, sebab kita memang suka benda. Bila benda senang yang kita dapat, memang kita kata alhamdulillah, kita kata orang bagi durian musangking, alhamdulillah, syukur. Tapi bila musibah datang pada kita, susah orang tu nak sebut alhamdulillah. Sebab apa? Nak sebutnya orang yang menerima musibah, kesukaran, kesusahan itu tadi sebagai apa? Kebaikan bagi dirinya. Baru ni kita tengok budak Palestin yang umur berapa tahun? 8 tahun ke 9 tahun. Bila ditanya tentang apa perang yang berlaku di bumi Palestin, apa dia jawab tentang perang ini satu kebaikan untuk kami. Allah, kalau tak kena perang, kami tak ingat Allah Ta'ala, dia kata. Mereka terima musibah tu sebagai satu kebaikan. Itu mukmin. Lepas tu Nabi kata, orang mukmin je yang ada perangai sifat sebegitu, tak akan berlaku kepada orang lain. Tak ada orang lain yang menerima keadaan itu. Senang pun dia
sebagai kebaikan, menerima musibah, kesusahan itu juga kebaikan bagi diri mereka. Sebab tu kita berusaha untuk menjadi orang yang sentiasa mensyukuri atas apa jua kurniaan Allah. Mana kurniaan tu taklah hanya kita nampak kenikmatan semata-mata, juga termasuklah apa jua yang Allah Ta'ala uji pada kita, maka itu juga nikmat. Patutnya kita anggap begitu. Rumah kita kena banjir, tuan-tuan, nikmat, alhamdulillah. Walaupun perit, susah, kita dok rasa ni, kita dok rasa macam-macam ni. Barang kita rosak habis, harta kita lebur dah, boleh jadi kepaksa keluar duit modal pula, kita nak baiki rumah, terpaksa beli alatan keperluan yang baru, yang lama dah rosak tak boleh pakai, tapi tak nak kena beli juga. Tetapi kita anggap itu kebaikan, maka waktu itu Allah Ta'ala akan datangkan apa dia, bantuan pada kita, tuan-tuan. Ini yang menjadikan susahnya bagi orang Islam, orang yang beriman, tuan-tuan, dia nak dapat makam tu. Sebab dia mesti berusaha daripada bawah, daripada mula pada bawah, tuan-tuan. Dia tak boleh mula pada atas terus. Dia mesti sekecil-kecil musibah, dia kena mengajar dirinya untuk terima sebagai kebaikan. Hilang kasut, kebaikan, alhamdulillah. Ada kita hari Jumaat contohnya, keluar tengok kasut kita hilang, tuan-tuan. Orang ambil, tersilap ambil, dia tersilap pakai, nampak macam kasut dia, dia pun pakai, tuan-tuan. Ada orang tak boleh nak terima, dia maki hamun dulu. Buta apa orang ni, tak nampak ke, tak boleh nak beza ke selipar orang dengan selipar sendiri. Itu orang yang tak boleh terima musibah, tuan-tuan. Dia tidak menganggap musibah tu kebaikan bagi dirinya. Sebab tu inilah antaranya sifat orang mukmin, bila mana mereka ini menganggap apa dia, segala musibah yang Allah Ta'ala uji itu sebagai satu kebaikan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib. Tidaklah dikatakan kebaikan itu adalah apa, melihat ataupun memandang ke arah timur dan barat. Tetapi walakinnal birra man amana billah. Tengok, adapun kebaikan itu sebenarnya apa dia, menjadi kita dapat nikmat pun kita nak jadi orang yang bertambah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat musibah pun kita nak menjadikan diri kita orang yang bertambah iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, kebajikan sebenarnya adalah apa dia, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata apa lagi, apa, wa rusulih wa malaikah, dan termasuk Alkitab wan Nabiyyin. 5 benda semua kita kena meyakin. Sebab apa? Kita melihat Nabi SAW sebagai contoh Rasul yang diuji, ataupun Rasul-Rasul Ulul Azmi yang lainnya yang diuji, seperti Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS. Mereka menganggap segala apa yang diuji itu sebagai satu adalah nikmat di sisi mereka. Kita nak jadi Nabi iman tak boleh, tetapi kita mengambil ibrah, sebagaimana Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia adalah seorang Rasul yang dikasihi oleh Allah Ta'ala berbanding Rasul-Rasul yang lain. Tetapi Nabi SAW tetap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah dikatakan Nabi itu memang kata hidup senang. Kalau kita tengok sepanjang hidupnya, diuji oleh Allah Ta'ala juga. Tetapi bagaimana kita melihat Nabi SAW sendiri menerima sesuatu ujian dari Allah Ta'ala itu sebagai satu kebaikan di sisi Nabi SAW. Sebab tu kita di antara yang tips yang kita boleh ambil, tuan-tuan, pertama, tuan-tuan, untuk kita menjadi orang yang hatinya menjadi orang yang halus, mulus, lembut jiwanya, lain, kita kata. Pertama, tuan-tuan, suka doa orang lain. Kita nak, bila kita ni doa orang lain, tuan-tuan, kita ni bila menerima sesuatu ujian, tuan-tuan, kita ni rasa tenang je. Pasal kita suka doa orang lain, kita ingat pada orang lain. Yang kedua, iaitu beri sedekah pada orang lain. Sebab tu dalam riwayat Nabi SAW, tuan-tuan pernah baca hadis ini, Nabi SAW didatangi oleh puak Ansar. Golongan Ansar ini mereka minta, fasa'alu anin Nabi SAW, mereka minta dari Nabi SAW, fa'atahu, Nabi bagi. Sehingga kata para ulama, Nabi beri itu macam angin kerih, seperti angin yang lalu bagi. Nabi bila orang datang minta dari Nabi bagi. Maknanya, tuan-tuan,
kita belajar untuk beri sedekah pada orang itu untuk melembutkan jadi diri kita istihsan. Orang yang baik, maknanya terbina satu kekuatan diri dalaman ini untuk menjadi kita ini tidak pernah untuk menjadi orang yang sombong. Satu, tidak jadi orang yang suka sangka buruk pada orang. Kita ni sentiasa menganggap orang lain bila susah itu musibah, dan kita yakin bila kita esok susah Allah Ta'ala mudahkan. Mudahkan itu maksudnya bukan berarti ada orang tu semesti orang tu datang tolong bantu kita macam kita bantu orang, tak. Maknanya Allah keluarkan diri kita daripada perasaan susah itu. Itu yang penting. Susah itu memang kita lalui, tetapi melalui dengan apa dia perasaan kita rasa susah tu tak ada. Walaupun hakikat orang nampak kita susah, tapi kita tak rasa susah pun menerima perkara tu. Tidak menjadi beban pada diri kita. Sebab apa? Kita telah didik diri kita pada awal bila melihat orang yang susah, kita bantu orang yang susah. Seperti saudara kita berada di bumi Palestin. Yang ketiga, tuan-tuan, banyakkan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita, sebab tu Allah Ta'ala sebut fadhkuruni adhkurkum, tengok Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran surah Al-Baqarah, fadhkuruni, kata Allah, ingat aku, kata Allah, adhkurkum, aku akan ingat kamu. Maknanya tuan-tuan, kita nak Allah Ta'ala tu mudahkan, dan kita boleh menjadi orang yang menganggap semua yang kita terima tu baik. Bukan hanya nikmat yang kita terima, termasuklah musibah pun kita terima sebagai satu kebaikan di sisi kita. Kita kena banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita Quran kita malas baca, tuan-tuan. Kita tak mau ingat Allah. Maknanya orang yang baca Quran, banyak baca Quran, maknanya orang itu banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dua apa? Orang yang banyakkan solat. Bukan solat fardu sahaja, tuan-tuan. Solat fardu tu memang wajib dah. Maknanya memperbanyakkan solat sunat itu jugalah antara jalan untuk dia membanyakkan ingat Allah Subhanahu wa taala. Lagi apa? Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, kadang-kadang kita malah berzikir lepas sembahyang. Jangan kata zikir yang lain. Kita nak keluar berjalan, bawa kereta berzikir, mungkin kita tak biasa. Ini lepas sembahyang nak berzikir pun malah. Tak? Kalau kita tengok, tuan-tuan, sebagai contoh, zikir yang mutawatir, yang orang kata ada dalil hadisnya, menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan termasuk Allahumma ajinna minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tuan-tuan, bila pagi subuh kita sebut benda itu, maka dia akan, bila mati sahaja dia, nikmat yang dapat adalah mana bila dia mati di siang hari itu, maka dijauhkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sunat, tuan-tuan, imam itu bila subuh tak perlu kalut, tuan-tuan, bukannya lama pun, sah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirna 7 kali. Sebab apa? Mati dia di siang hari itu. Sebab tu disunatkan membacanya itu pada subuh untuk solat, untuk solat siang harinya ataupun waktu siang harinya. Dan bila waktu malamnya pula, waktu maghrib. Bila masuk waktu malam itu, maghrib juga disunatkan membacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, dan Allahumma ajirna minan nar itu 10 kali. Maka mati dia, kalau mati dia waktu malam itu, sepanjang waktu malam itu, maka dia dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang alim dia tak tinggal zikir yang mutawatir ni, tuan-tuan. Sebab mereka nak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nak dekat kepada Allah Taala Azza wa Jalla. Kita lepas mayang malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang ada orang ni terus langsung bangun, tuan-tuan. Walaupun kita ni ada masyaqqah macam mana sekalipun, tuan-tuan, tunggu Ustaz. Melainkan dah tak boleh nak elak, tak apalah bangun, tuan-tuan, sebabnya terdesak. Kalau kita masih boleh tunggu Ustaz. Sebab tu, tuan-tuan, kita lepas mayang sendiri ke, sembahyang berjemaah ke, tuan-tuan, duduk sekejap, zikir sekejap, ambil fadilat sekejap je. Zikir sekejap, lepas itu doalah pendek, tak boleh nak doa panjang sebab kita nak terkejar, bacalah doa yang pendek, bangun. Ataupun kita ni nak, orang kata nak segera juga, tuan-tuan. Paling kurang simple, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Bangunlah, lepas tu sambunglah zikir, tuan-tuan, sambil berjalan tu pergi kereta tu. Lepas tu doa lah. Lepas tu doa lah waktu dalam keadaan berjalan tu, tengah bawa kereta ke bawa motor ke, berdoa lah.
Maknanya itu adalah antara jalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut tadi fadhkuruni azkurkum. Kita nak jadi orang yang mukmin macam mana Nabi sebut ni, nak lembut jiwa kita tuan-tuan. Kalau kita tak mau ingat tuan-tuan, macam kita dengan manusia tuan-tuan. Kita sebab apa kita kasih sangat ke orang tu tuan-tuan? Cuba kita fikir, renungkan balik. Sahabat kita lah contohan. Kita kalau kita duk ingat dia, kita duk ingat semua kat dia lah, ingat selalu kat dia ni, duk teringat. Kita jadi, orang kata jadi takarrub, dekat dengan dia ni. Kalau kawan mancing tu, memang dia aja, tak ada orang lain dah. Pasal kita ingat dia aja. Nampak muka dia, mancing. Nampak mancing, nampak muka dia. Nampak tali tangsi, tengok nampak muka dia. Nampak muka dia, nampak tali tangsi. Macam tu lah ibarat dia. Nak sebutnya apa dia, sampai tahap kita ingat macam tu. Maknanya begitulah sepatutnya kita kepada Allah Ta'ala. Memang kita tidak boleh menggambarkan Allah. Maka itu jatuh dalam tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukumnya haram di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Maka nak maksudnya di situ kita nak cuba datangkan perasaan itu, ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, kita jalan ni, ingat Allah. Kita pakai baju, ingat Allah. Kita makan, ingat Allah Ta'ala. Sampai ke berak pun ingat Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebab begitu ulama ajar, Nabi ajar begitu. Nak masuk tandas baca doa, Allahumma inni a'udzubikal khubuthi wal khaba'ith. Doa yang simple, budak sekolah rendah pun tahu baca tuan-tuan. Tapi kita nak baca kah? Kita jarang nak baca tuan-tuan. Pasal kita tak ingat. Sebab tu orang alim tuan-tuan, tengok orang alim tuan-tuan, doa masuk tandas tuan-tuan, sebab mereka ingat sebagai tanda kesyukuran Allah Ta'ala kurniakan nikmat makan tuan-tuan. Allah bagi makan boleh berak. Itu yang Allah Ta'ala mudahkan urusan dalam buang air besar, buang air kecil tuan-tuan. Bagi lawan anda insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسل الفضيلة وشرف وجه العظيم وعف مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik tuan-tuan, yang terakhir, yang keempat, iaitu bagaimana untuk kita melembutkan diri kita tuan-tuan, bila kita nampak musibah sebagai kebaikan di sisi kita, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang sentiasa nak bertaubat kepada Allah taala orang yang hebat tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ikut Nabi ni maksum. Nabi sebut astaghfirullah fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Dalam satu hadis Nabi sebut, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fa inni atubu fil yaum, sesungguhnya sehari aku ni bertaubat, kata Nabi. Mi'ata marrah, 100 kali tuan-tuan. Kita berapa kali kita bertaubat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tuan-tuan? Taubat ni bukan semesti kita ni datang dengan orang kata sujud ataupun kita solat sunat taubat semata-mata tuan-tuan. Maknanya spontaneous. Orang yang bila dia dah dekat pada Allah Ta'ala, salah dia yang kecil pun Allah Ta'ala goncang dah dia ni, kejutkan dia. Dia terus astagfirullahaladzim, tadi aku buat benda ni. Walaupun masalahnya tu kecil je, dipanggil dosa yang kecil saja, belum dosa besar. Maknanya orang yang sentiasa untuk melazimi taubat daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, sebab apa? Dia melihat bertaubat itu adalah satu benda yang boleh menukarkan dosa-dosanya yang lalu menjadi pahala di sisi Allah, sebab dia mengharapkan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebab Allah sendiri yang sebut dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang beriman, dia tidak akan menyeru selain pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Orang beriman, dia tidak akan membunuh orang lain sesuka hati. Wala yaznun, dan orang beriman tidak akan berzina, kata Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang buat perkara itu, apa dia tadi? Mensyirikkan Allah, membunuh orang lain, berzina, kata Allah. Yalqa athama, diumban masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Illa, tengok Allah kata, man taba wa amana wa amila amalan salihan. Siapa yang nak bertaubat, kecuali siapa yang nak bertaubat di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jal,
kemudian dia itu terus istiqamah beriman kepada Allah Ta'ala, dan dia terus melakukan amal saleh, amal perbuatan yang tidak baik tadi ditinggalkan, dia buat amal saleh itu sepanjang hayatnya, baki hayatnya itu. Lalu kata Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah ganti. Jangankan kata dosa kecil, tuan-tuan, dosa besar yang kita minta ampun pada Allah sungguh-sungguh pun Allah ganti itu menjadi pahala di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Ini yang menjadikan kita lembut hati, tuan-tuan. Sebab tu 4 jalan ni tadi, tuan-tuan, adalah jalan untuk kita melembutkan diri kita sendiri. Hati kita itu makan terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tak akan rasa beban, kita tak akan rasa susah. Lagi-lagi benda yang kecil. Ada orang memang kita nampak dia tenang je, tuan-tuan. Kita tengok dia hakikat dia nampak susah. Kita tahu dia, tapi kita tanya dia, macam mana? Alhamdulillah, tak apa, insya-Allah boleh. Kita pun dah belajar tentang dalam hadis sebelum ni dalam bab meminta-minta, kan? Dipanggil ta'affuf. Orang yang saleh, tuan-tuan, sebab apa dia tak meminta, tuan-tuan? Sebab dia dah didik, train diri dia itu menerima musibah itu sebagai kebaikan. Sebab tu dia boleh menahan diri dia, walaupun hakikat dia perlu benda tu, tapi dia masih mampu menahan diri daripada meminta-minta, sebab dia menganggap perkara itu adalah sebagai satu bukan bebanan di sisi dia. Kita nak sampai makam tu, maknanya kita kena didik kita daripada bawah, tuan-tuan. Ini jangan kata orang yang susah, orang yang senang pun suka meminta-minta hari ni, tuan-tuan. Tak? Padahal dia tidak ada keperluan pun nak minta, tapi dia nak minta juga. Ada orang begitu, tuan-tuan. Nauzubillah min dzalik, terkena pada kita, tuan-tuan. Jadi 4 antara yang disebut tadi, tuan-tuan, untuk kita menjadi orang mukmin yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban, dia katakan apa? Li amril mukmin, yang mana dia ini yang orang mukmin ini memang takjub orang melihatnya. Tak ada berlaku pada orang lain melainkan orang yang beriman, kerana apabila dia dikurniakan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, itulah kebaikan bagi dirinya. Dan termasuklah bila dia diuji dengan musibah, kesusahan, keperitan, kepayahan dalam hidup, itu mereka juga menganggapnya itu adalah sebagai satu nikmat kebaikan bagi diri mereka. Itu adalah orang mukmin yang sebenar. Maknanya kalau kita hanya boleh menerima kebaikan, kesenangan, kebahagiaan saja sebagai nikmat, sedangkan musibah, kesukaran, kesempitan, apa jua yang semaksud dengannya, semakna dengannya, kita tak boleh terima, tuan-tuan, maknanya kita belum duduk dalam golongan mukmin yang sebenar lagi. Kita belum duduk dalam golongan kumpulan yang dikatakan beriman, yang dikatakan ta'ajub di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang begitu ajib ataupun ajaiblah kita tengok orang beriman ni, hebatnya dia ni. Kita belum masuk golongan itu. Sebab apa? Kita hanya menerima kebaikan sebagai nikmat, sedangkan musibah kita tak terima sebagai nikmat ataupun kebaikan di sisi kita. Wallahu taala alam. Cukup sekadar itu, tuan-tuan. Nanti kita sambung hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini dalam bab, masih dalam bab sabri, tuan-tuan, untuk mendidik kita jadi orang yang sabar. Sebab tu hadis yang kita baca tadi dalam bab sabar, sebenarnya dia nak didik jadi sabar. Itu sebenarnya antara adalah jalan untuk menjadi orang sabar, menganggap musibah itu sebagai satu kebaikan di sisi dia, maka insya-Allah dia boleh jadi orang yang sabar. Ada soalan yang tanya, tuan-tuan? Dan insya-Allah cukup sekarang itu. Aku liqali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa dhakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lana fina wa la ma'na wa la mayyitan shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Sudah hingga tasbih kafarah dan surah al-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.